Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Khairul Izham bin Makno, Gubernur Kumpulan Sagah ataupun Kumpulan 4. Dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan hasil kerja model inovasi sekolah bercas yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami baru-baru ini. Berikut adalah senarai nama serta nombor matrik ahli kumpulan kami. Pertama sekali, saya akan membentangkan pengenalan. Baiklah, untuk tugasan pada kali ini, kumpulan Sagah telah ditugaskan untuk mereka sebuah model bilik kaunseling yang bertepatan dengan ciri-ciri bercas. Erti dari perkataan bercas itu sendiri sebenarnya membawa maksud bersih, ceria dan selamat. Reka bentuk bilik kaunseling ini direka khas oleh kumpulan kami bagi membolehkan murid-murid atau klien untuk mendapatkan sesi kaunseling dalam keadaan yang lebih kondusif dan lebih selamat. Hal ini kerana penjagaan kesihatan mental murid adalah elemen yang penting dalam dunia pendidikan. Hal ini bertepatan dengan konsep Jerry Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pelaksanaan projek ini telah sedikit sebanyak memberi pendedahan awal kepada bakal guru seperti kami tentang susun atur sesebuah fasiliti di sekolah. Selain itu, projek ini dapat mengasah lagi beberapa elemen penting bagi seorang bakal guru, iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti dan akhir sekali nilai murni. Seterusnya, mari kita mengetahui objektif projek ini terlebih dahulu. Tujuan projek ini dijalankan adalah untuk nombor 1, mengenal pasti kemudahan atau ciri-ciri bilik kaunseling di sekolah menengah yang perlu dinaik taraf. Nombor 2, memberi beberapa cadangan untuk menaik tarafkan bilik kaunseling di sekolah menengah. Dan akhir sekali, untuk menghasilkan ilustrasi pelan lantai bilik kaunseling yang telah dinaik tarafkan. Dengan ini, cadangan pelan lantai dapat dibayangkan dan difahami dengan betul dan terperinci. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhayati binti Ling Hill daripada Kumpulan Sagah ingin meneruskan pembentangan dengan menjelaskan berkenaan dengan reka bentuk ataupun ilustrasi model 2D. Gambar rajah di sebelah berikut merupakan reka bentuk model 2D yang dilakukan oleh Kumpulan Sagah. Saya akan menjelaskan beberapa ruang yang terdapat dalam reka bentuk model 2D ini. Kumpulan Sagah mereka dahulu model 2D ini sebelum membuat model 3D. Baiklah, kita lihat kepada gambar di sebelah saya menunjukkan model reka bentuk 2D iaitu di bilik kaunseling. Dalam bilik kaunseling kami terdapatnya ruang kaunseling peribadi, pejabat kaunselor, lobi utama, ruang pengurusan, pantry dan tandas. Kesemua bilik-bilik di dalam bilik kaunseling ini menepati ciri-ciri bercas iaitu bersih, ceria dan selamat. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya untuk menerangkan berkenaan dengan reka bentuk model 3D. Seterusnya, saya Siti Suhada binti Yusof 156490 akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan reka bentuk 3D. Berikut merupakan pandangan sudut sisi bilik kaunseling. Ini pula merupakan pandangan atas bilik kaunseling dalam bentuk 3D. Saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan ruangan yang terdapat di dalam bilik kaunseling ini. Ruangan yang pertama ialah lobi utama. Di sana terdapat sebuah kaunter pendaftaran yang digunakan oleh pelajar untuk mendaftar sesi kaunseling mereka. Lobi ini juga dilengkapi dengan kerusi serta televisyen yang dapat pelajar gunakan untuk menunggu giliran kaunseling ataupun pelajar dapat berehat di sana sekiranya mereka terdatang terlalu awal ataupun balik terlalu lewat daripada sekolah. Yang kedua, pejabat kaunseling. Ruang ini digunakan oleh guru kaunseling untuk melaksanakan tugasan mereka. Ruangan ini dilengkapi dengan set meja berserta komputer, rak buku dan sedikit hiasan. Seterusnya, bilik pengurusan. Bilik ini dilengkapi dengan komputer, rak buku dan fail. Ia digunakan untuk mengurus dan mengemaskini fail serta data pelajar untuk sesi kaunseling. Bilik ini juga digunakan untuk menyimpan fail kaunseling pelajar. Bagi bilik kaunseling secara berkumpulan,
Ia digunakan oleh kaunselor bersama dengan sekelompok pelajar bagi membincangkan perihal masalah mereka atau berbincangkan hal yang berkaitan dengan akademik. Ini dapat mewujudkan interaksi yang sihat antara individu yang terlibat. Bagi ruang kaunseling peribadi pula, ia digunakan secara individu bagi membolehkan seseorang pelajar itu meluah perasaan atau masalah mereka yang mereka hadapi tanpa rasa segan atau takut terhadap pandangan orang lain. Bilik kaunseling ini juga dilengkapi dengan pantry sebagai tempat untuk kaunselor makan dan peti sejuk untuk menyimpan makanan serta minuman bagi pelajar yang datang untuk sesi kaunseling. Dan yang terakhir, tandas. Ia dapat memudahkan pelajar dan kaunselor untuk menggunakan tandas kerana mereka tidak perlu lagi keluar daripada bilik kaunseling semata-mata untuk menggunakan tandas. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menerangkan rumusan akhir hasil kajian yang menunjukkan bahawa kajian ini selaras dengan objektif bercas, iaitu bersih, ceria dan juga selamat. Elemen yang dinyatakan memainkan peranan penting untuk kelangsungan khidmat dan penyampaian kaunseling yang optimum. Berikutan dapatan yang didapati melalui proses temu bual yang dijalankan. Hasil daripada temu bual yang dijalankan sedikit sebanyak mampu membantu bakal guru dan juga pengurusan sekolah sebagai panduan perancangan bilik kaunseling. Penekanan terhadap aspek-aspek tersebut juga melibatkan elemen kecil seperti kebersihan dan keselamatan, di mana kepentingan kebersihan diterapkan dengan penyediaan tong sampah, penyapu dan juga penyedot sampah. Penyediaan alatan-alatan ini mampu memudahkan para guru dan pelajar untuk mengekalkan kebersihan bilik kaunseling. Manakala daripada segi keselamatan pula, penyediaan peranti pengesan asap dan juga alatan pemadam api dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan atau kecederaan lanjut jika berlakunya sebarang kebakaran. Selain itu, penerapan aspek keceriaan juga diterapkan ke dalam bilik kaunseling dengan pemilihan warna yang mampu memberikan suasana tenang dan nyaman kepada para guru dan pelajar. Tambahan pula, aspek pencahayaan juga dirancang dengan teliti supaya produktiviti dan penyampaian khidmat kaunseling dapat disampaikan dengan baik. Justru, penglibatan segala aspek yang dikaji di dalam penghasilan bilik kaunseling ini memfokuskan kepada sebuah bilik atau ruang kaunseling yang mampu membantu para guru dan pelajar untuk menjalankan proses kaunseling dengan tahap keberkesanan yang terbaik. Sekian, terima kasih.